Habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walaha ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat subuh, antara yang kita amalkan, khususnya kita sebagai follower, boleh panggil follower lah kan, pengikut, penganut tak sesuai lah, follower lah, pengikut mazhab Syafi'i. Ketentuan bukan mazhab Syafi'i. Ada bukan mazhab Syafi'i sini. Sekarang ni macam-macam mazhab ada kan. Bukan sekarang, daripada dulu kan. Tapi maknanya dari segi praktikalnya, secara umumnya kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i lah. Walaupun ada yang tak bermazhab Syafi'i, tak adalah masalah sangat pun. Kerana mungkin dia belajar daripada guru yang bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hanbali atau seumpamanya, asalkan masih mazhab yang mu'tabar, okey je kan. Tapi tak boleh lah buat benda pelik-pelik sangat. Kalau satu orang ustaz tu balik daripada Madinah yang bermazhab Hanbali, kemudian esok sampai hari ni, esok dia jadi imam di masjid atau surah Al-Quddus. Quddus ke Al-Quds? Al-Quddus. Quddus sembahyang subuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sah je, tapi kurang sesuai. Sebab meraihkan mazhab Syafi'i. Jadi dia kena baca Fatihah atau Bismillah kuat lah. Dan dia kena baca kunut lah. Walaupun di Arab Saudi tak baca kunut, kan. Itu daripada dipanggil fiqhul waqi' dia lah, realiti tempat tu. Sebab itu Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal ketika menziarahi makam gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ni guru kepada Imam Syafi'i dari segi ilmu hadis, tetapi murid kepada ilmu Imam Syafi'i dari sudut ilmu fiqh. Hebat guru kepada Imam Syafi'i dalam ilmu hadis, tapi murid kepada Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh. Tu hebat ulama. Tak bergaduh. Imam Ahmad dia mazhab Hanbali lah, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i lah. Tak bergaduh kan. Tapi mereka ni sangat terbuka, maksudnya dengan ijtihad masing-masing. Yang bergaduh ni kita ni belakang ni, kemudian ni bergaduh. Sini insya-Allah khair. Tapi nak sebutnya mereka saling tolerance. Baik, saya nak sebut apa? Hadirin yang dirahmati dan kasih Allah Ta'ala, masa yang ada ni berapa Jumaat? 1-5 minit 1-5 minit lagi Jumaat azan. Kita mazhab Syafi'i khususnya, kita akan membaca doa qunut. Saya nak tanya jujur kepada ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati Allah Ta'ala semua. Setelah kita salat atau kita membaca doa qunut, barangkali sudah berpuluh tahun kita baca, mungkin ada sebagian yang junior-junior sikit, mungkin belasan tahun. Tapi kalau senior baru belah tahun, pelik sikit lah. Saya umur 60 ustaz, tapi start solat subuh umur 45. Pening sikit tu. Tapi okey lah kan. Maknanya okey tu sekarang solat lah. Yang lama-lama tu kena taubat dan qada lah. Maknanya setelah bertahun-tahun kita membaca doa qunut, saya sentuh qunut je lah. Solat tu lebih utama sepatutnya, tapi saya nak sentuh qunut tu. Telah sejauh mana kita faham apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak bincang, banyaklah sudut. Di sudut ahkam dia, hukum hakam dia kan. Sengaja saya buat perbincangan ni kerana saja nak ulang kaji. Allah ustaz, doa qunut sembang lah, isu besar-besar sikit kan. Tapi tu saya tanya tadi kan, kita yang baca qunut berpuluh tahun ni, apa yang kita minta dalam qunut tu?
Ada orang tanya, ustaz, yang mana, kunut panjang ke kunut pendek? Sudah. Terror tu dia tanya ustaz balik. Ustaz nak kunut panjang ke kunut pendek? Kita pula confuse. Ustaz confuse. Kunut panjang macam mana? Kunut. Oh gitu. Kunut pendek? Kunut. Ustaz nak mana? Pening kan. Tanya orang yang boleh tanya balik kat ustaz. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini antara polemik, bagi saya satu polemik, satu isu yang menjadi tanda tanya dalam hidup kita apabila amalan atau ibadah yang kita lakukan sentiasa. Kita tak tanya ibadah yang kita buat jarang-jarang. Hatta mungkin kita buat sebulan sekali. Contohnya Ramadan, puasa 30 hari, tapi kita buat sekali je, kan? Setahun sekali, makna 30 hari tu je. Maknanya kalau kita tanya hukum hakam Ramadan, kita tanya bulan Rabiul Awal, mungkin terlupa lah sebab kita puasa lama dah, 3-4 bulan lepas. Atau pergi tanya dekat orang yang tak pernah pergi haji, hukum haji, lagi bening. Jangan kata tanya dekat orang yang dah pergi haji, yang belum pergi haji. Yang dah pernah pergi haji pun kita tanya dia pergi haji dah 20 tahun lebih dah. Ada sebahagian saya kadang-kadang saya jumpa kawan-kawan saya tu, dia pernah pergi haji umur 12-13 tahun. Masa dia kecil, rezeki dia pergi dengan mak ayah dia dulu. Tapi umur dia sekarang dah 30 lebih dah. Masa tu tak mungkin rezeki dia lah kan, register nama ataupun dia pergi swasta ke apa kan. Tapi dia tak ingat dah, lama sangat dah tinggal. So dia terlupa, tak apalah, nak buat macam mana, lama dah amalan mana ibadah tu buat, lama dah. Kita yang tak buat lagilah tak tahu kan kalau haji. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bercakap tentang satu ibadah yang kita buat hari-hari, hari-hari, ke ada yang tak buat hari-hari tuan-tuan, solat subuh? Saya buat 3 kali seminggu je ustaz. Pening tak tu? Tapi 3 kali seminggu tu yang dekat Masjid Putra ustaz. Yang Masjid Al-Qudus ni yang baki dia, okey, tak habis jawab dia. Tapi ada orang ikut statistik ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya terlibat dengan kajian ni 2-3 tahun lepas lah mereka buat kajian program solat kalau di Ni9, tapi saya ingat kajian tu boleh kita relate dengan satu Malaysia pun. Umat Islam ni yang konsisten solat 5 waktu, konsisten 5 waktu, tak sampai 30%. Saya tak tahulah kajian tu tepat ke tidak, tapi apa yang mereka buat, mereka tanya ke student budak-budak sekolah, parent ni kat rumah solat tak? Dia tanya. Ambil budak sekolah menengah sikit, sekolah rendah sikit. Tadika tak payahlah, tadika pun tak faham. Tanya, buat bancian. Kedapatan hasilnya tidak begitu menyeronokkan. Kemudian buat kajian lagi, solat yang paling banyak daripada okeylah, 5 waktu selesai. Kemudian 4 waktu berapa peratus? Tuan-tuan tahu hasilnya yang paling banyak orang kita solat, siapa boleh jawab? Solat apa yang paling orang suka buat? Bukan solat jenazah. Solat apa? Yang tuan-tuan jawab, diri kita sendirilah, diri kita sendiri. Apa yang kita rasa senang nak buat? Solat apa? Jujur. Jumaat. Jumaat. Okeylah, ramai kan. Solat lain, solat 5 waktu yang lain. Jumaat ni seminggu sekali. Jumaat okey, Jumaat statistik okey, agak memuaskan. Ni solat 5 waktu. Tuan-tuan rasa apa? Tu saya dengar sikit. Maghrib tuan-tuan. Kebanyakan tempat mempersetujui jawapan ni. Tuan-tuan pergi IOI Alamanda ke mana, tengok solat maghrib. Penuh tak semua? Terutama weekend, cuti lah, penuh tak? Beratur. Betul tak beratur tak? Saya pergi 2-3 kali beratur. Kita beratur 7.30, dekat pukul 8 baru dapat masuk. Kena-kena kalau time baru lepas gaji kan. Seronok, tapi bagi saya satu positif lah, best. Tengok, Masya Allah. Tapi yang tak seronok tu, kena kalau imam tu, dia tak pernah jadi imam, sekali tu jadi imam, seronok dia. Bantai lepas bagi salam, dia buat ila hadratin Nabi, buat tahlil pula kat dalam tu. Amin nak kena tu. Aku pelangkung kat dia ni. Bagi salam balik lah kan, orang ramai kat luar tu. Dia buat jadi jaguh kat situ pula kan. Baik, nak sebutnya
Maghrib, Isya, tuan-tuan rasa ramai macam tu tak? Isya. Ada 4 orang datang. Nak sembahyang jemaah tak cukup. Maksudnya tak ramai dah. Dan ini realiti, bukan di sini sahaja, tapi itulah keadaannya. Okey, orang jawab, Ustaz, husnuzan Ustaz, dia orang sembahyang kat rumah. Kita pun tak kata dia orang tak solat, kan? Kita kata orang tak ada kat situ, tapi kat rumah insya-Allah. Tapi tuan-tuan, hakikatnya memang maghrib orang senang nak solat, yang lain dia jadi tak tahu lah, ada bebanan sikit. Sebab tu statistik tu, kajian tu, hanya 5 waktu ni tak sampai 30%. Konsisten. Tapi saya yakin yang ada depan saya ni insya-Allah kita semua berada dalam 30% tu insya-Allah. Baik. Balik pada qunut tadi, hadirin yang dirahmati Allah. Sebenarnya saya prefer kita semua mazhab Syafi'i lah, sebab kita memang itu kebiasaannya. Ia adalah satu doa yang luar biasa. Pertama, kalau ikut mazhab kita, memang kita disunnahkan atau disunatkan, bukan sunat saja, sunat. Kalau dalam solat tu kita belajar kan sunat ab'ad, sunat hay'ah. Sunat yang ada dia punya keutamaan, kemudian sunat yang agak ringan lah. Kerana sunat ab'ad ni kalau kita tertinggal, kita perlu atau digalakkan ganti, ataupun maknanya kita cover dengan sujud sahwi kan, dari segi hukum dia. Baik. Menunjukkan doa qunut tu sangat dituntut. Tapi macam saya sebut tadi, kepada hadirin yang dirahmati Allah, abang-abang, ayah-ayah semua, kita baca setiap hari. Tak kiralah sama ada kita mengaminkan doa imam atau kita baca sendirian, apa yang kita minta. Ini satu benda yang penting. Saya nak sebut bagaimana kita boleh faham macam ni lah. Ini sebahagian mungkin yang kerja besar-besar, masya-Allah, tabarakallah, di syarikat yang besar-besar. Apabila kita ada satu-satu keinginan untuk kita apply daripada kita punya bos, manager kita ke whatever lah, atau kita dalam masyarakat, kita nak apply satu bajet daripada YB ke, daripada mana-mana jabatan ke, kita mesti buat satu persiapan yang proper, betul tak? Dengan kata kerja, macam-macam lah. Kerana itu prosedur lah, standard. Dan baru kita boleh submit, kita doa, kita harap ada bantuan dan seumpamanya lah. Itu okey, sebab kita itulah prosedurnya dan kita buat. Tetapi satu soalan juga untuk saya dan kita semua di tengah hari yang barakah ni insya-Allah. Apabila kita memohon bukan kepada manusia, kita memohon kepada pemilik alam semesta. Dan mungkin perbincangan ni kita tak khusus pada doa qunut semata-mata lah, luas lagi lah, doa harian. Dan maknanya saya nak bawa kita bagaimana kita boleh meletakkan diri kita sebagai seorang hamba dengan kita menadah tangan. Tapi katakanlah kita minta sesuatu benda tu daripada seseorang, tanpa kita tahu apa yang kita minta, kelihatannya ia macam tak begitu sempurna permintaan tersebut. Soal lulus tak lulus, dia bagi tak bagi, tu soalan nombor 2. Kita buatlah proposal 3-4 layer ke apa benda, perhias, akhirnya ditolak. Sebab apa? Banyak lagi orang duk hantar juga kan. Tetapi Tuhan Allahu Azza wa Jal Ghani, yang maha kaya, Hamid, yang maha terpuji, yang tidak pernah terhad pertolongannya, dan sentiasa menunggu-nunggu permintaan daripada hambanya. Tuhan ni dia macam tu. Dia bukan macam kita kan. Orang datang, aduh dia ni lagi. Itu kita. Tapi Tuhan tak. Tuhan ternanti-nanti permintaan hamba. Tuan-tuan boleh bayang macam mana sifat Tuhan ni. Ternanti-nanti. Permintaan daripada bila hamba aku nak minta ni. Kan? Dan kalau dalam bab istighfar tu, sehingga digambarkan Allah gembira. Tak bolehlah bayangkan Allah gembira macam kita gembira, tapi Allah sangat gembira. Dengan apa? Dengan taubat seorang hamba. Lebih gembira daripada apa? Seorang lelaki yang kehilangan tunggangan di tengah padang pasir, kemudian bertemu balik. Gembira. Tapi Allah asyaddu farah. Allah lebih gembira. Maknanya Allah, dengan dia mengetahui sifat kehambaan, kehinaan hambanya. Tapi kita, kalau kita tengok orang yang lekeh, yang busuk, yang kita tengok hina kan.
kita tak menghina dia, tapi satu sudut tak berapa selesa kita dengan dia. Tapi Tuhan tak. Lagi kita ni banyak kekurangan, lagi Tuhan ternanti-nanti bila hamba aku nak balik ke aku. Macam tu lah. Lagi dia tengok hamba ni jauh pergi, dia tunggu bila hamba aku nak patah balik pergi ke aku. Ni Tuhan. Sebab tu bila kita tadah tangan di pagi subuh tu, kita minta, yang pertama kita minta apa tuan-tuan? Allahumma hdini. Kalau kita lah seorang-seorang, kalau ramai, Allahumma hdina fi man hadait. Kita minta apa? Ya Allah, berilah hidayahmu kepada kami. Ini permintaan yang pertama. Oh, hidayah Allah ni tuan-tuan, tak dapat digambarkan. Jauh lebih mahal daripada iPhone 13 tuan-tuan. Tak padan nak gambarkan. Tu pun orang duk queue dah ni nak beli iPhone 13. Tu dah 13 kan? Nak keluar ni kan? Saya tak ada. Saya mazhab Android kampung lah. Ya. Tetapi bila kita minta hidayah kepada Tuhan, seakan-akan ia macam tak begitu penting. Allahumma hdina fi man hadai. Amin. Wa'afina. Tangan macam ni lah. Kadang-kadang tu bau ngantuk-ngantuk kan, garu. Minta hidayah ni. Tapi kalau ada offer nak apply apa-apa benda keduniaan ni, kita punya siap siaga kita lain macam. Tapi minta hidayah kat Tuhan ni tak berapa nak bersungguh. Saya tak cakap orang lain lah, mungkin itu berlaku pada diri saya sendiri. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami seperti mana Engkau telah berinya kepada hamba-hamba yang telah mendapatnya. Siapa? Of course di kalangan para salihin, di kalangan para sahabat, tabi'in, golongan yang saleh, yang telah hidup mereka itu terpimpin dengan hidayah taufik Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita tadah tangan, hadirin yang dirahmati Allah, tadahlah dengan jiwa yang hadir. Itu saya kata tadi, puluhan tahun kita minta. Tapi sifat Tuhan ni yang maha penyayang, pengasih, pembelas kasihan ni, kita tak minta pun dia bagi. Kita kena tahu Tuhan ni. Kita tak minta. Tuan-tuan, siapa pernah minta seumur hidup, ya Allah berilah aku bernafas setiap hari? Pernah minta? Tak ada mau minta. Tuhan bagi tak? Dia bagi. Tuhan bagi aku makan nasi kejap lagi. Mana ada kita minta? Kejap lagi kita makan nasi biryani. Sayang, rahmat Tuhan. Tapi Tuhan suka hamba meminta. Apatah lagi minta dengan hati yang benar-benar meminta. Dan sudah tentu orang yang tak meminta dan Tuhan memang bagi, berbezalah dengan orang yang memang Tuhan bagi tapi dia tetap minta. Sudah tentu berbeza tuan-tuan. Sudah tentu berbeza. Kerana meminta itu sifat yang sangat disukai oleh Tuhan. Dia sebut banyak kali, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan jawab semua permintaan hamba-Ku. Dia suka. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Minta daripada aku, beriman dengan aku, kata Allah Ta'ala. Kemudian Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Minta lagi benda penting. Apa dia? Wa afina. Apa maksud wa afina tuan-tuan? Lebih umum sikit. Afiah ni dia kesejahteraan. Termasuklah sehat duk ada dalam tu lah. Tapi afiah ni kesejahteraan. Sejahtera ni luas lagi daripada sehat. Sehat tapi kadang-kadang tak sejahtera ada juga kan. Hati gelisah tapi badan sehat. Sejahtera ni sehat, family bagus kan, kerja bagus kan, ibadah pun senang, ada sejahtera. Itu minta. Sebab tu Nabi kata salul afiyah. Nabi kata minta kesejahteraan.
Itu yang kita digalakkan oleh Nabi sentiasa bagi salam tu, sebab kita doa kesejahteraan. Salam pun sejahtera lah, keselamatan. Bila kita doa untuk orang, malaikat kiri kanan depan belakang ni salam untuk dia. Punya ringan mulut kita bagi salam kat orang, malaikat kiri kanan ni bertalu-talu doa untuk kita. Allahu Akbar. Kata Nabi sangat menggalakkan kita memohon afiah. Wa'afina fi man 'afait, berilah kesejahteraan kepada kami seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri kesejahteraan. Macam tu. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, tawallana ni macam arahkan. Arahkan kami ni ya Allah, maknanya tunjuklah, dia macam bagi hidayah, tapi hidayah tu lebih kepada akidah, keimanan kita. Tapi tawalan ni dalam urusan kita, dalam tindak tanduk kita tu, kita minta tawallana fi man tawallait, arahkan segala hidup kami ni pada orang-orang yang telah Engkau arahkan. Makna benda-benda yang baik-baik berlaku. Oh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni baik, alhamdulillah dapat datang solat, ingat tazkirah sikit, kita selawat hari ni. Tapi itu tak terbanding masa yang kita buat macam-macam urusan di luar sana. Tak terbanding tuan. Maknanya sekejap je yang ni. Kau tuan-tuan duduk dalam surau ni sampai petang kan? Dah lah, ni keluar. Macam-macam kerja kita kat luar sana. Dan memang itu pun tuntutan agama, kena keluar lah. Fantashiru, kena keluar, menguruskan alam. Cuma masalahnya kita tahu di luar sana macam-macam mehnah. Saya tadi tuan-tuan on the way datang tadi, mungkin ada sebagian abang-abang yang sempat dengar radio. Isu apa? Pengurusan jenazah. Saya tak ingat di mana, di negeri mana, tak perasan negeri, tak perasan. Tapi boleh ada rasuah dalam pengurusan jenazah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Urus jenazah ada rasuah. Tuan-tuan boleh bayar tak? Pengurusan jenazah ni bukan ceti haram, bukan ajak dadah, bukan. Urus jenazah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saya cakap, dah apa nak jadi hidup kita hari ni? Urus jenazah tuan, urus orang mati. Patutnya orang yang mengurus mati ni, kalau fikir logik, dia paling takut nak mati, betul tak? Kalau fikirlah, pasal dia urus orang mati. Kalau tanya Mamat Rempit tu, dia tak apa nak ingat mati lah, kan? So dia rempit. Tapi boleh ada elemen rasuah dalam pengurusan jenazah. La haula wala quwwata illa billah. Kalaulah makna sedahsyat, apa istilah dia? Maknanya satu kegiatan yang bagi kita mulia lah menguruskan jenazah ni. Sampai kalau kita dengar ceramah ustaz-ustaz, oh tuan-tuan mesti ada anak uruskan jenazah kita, kan? Tuan-tuan kalau kaji, tak ada pun apa-apa kelebihan sangat anak-anak uruskan jenazah kita ni, kan? Tak semestinya. Bagus, bukan saya kata tak bagus, bagus. Tapi maknanya kalau satu orang dia mati, anak-anak dia tak uruskan jenazah, dia tak ada masalah apa pun, asalkan dia tu mati dalam husnul khatimah. Tu poin dia. Kalau anak-anak urus jenazah, dia mati pun tengah buat perang yang pelik-pelik, apa masalah ke? Kan? Ni urus jenazah. Oh, urus jenazah ayah. Oh, baguslah urus jenazah ayah. Ayah meninggal apa? Oh, ayah meninggal bawa balik daripada kelab malam. Apa? Anak urus anak. Tapi ayah meninggal bawa balik kelab malam. Pening. Kan? Tapi kadang orang kempen biar anak urus jenazah kita. Saya tak ada masalah, okey je. Cuma nak sebutnya yang kita kempen ni, kita ni nak mati macam mana ni? Tu yang paling kritikal ya. Betul tak? Kau tuan-tuan tak apa, saya tak apa Ustaz, saya teruk apa, anak saya nanti baca doa untuk saya. Jangan tuan-tuan. Jangan, kita ni yang pentingnya. Waris-waris ni belum tentu boleh harap sangat lagi. Sebab tu saya katakan orang berduit berjuta-juta kan. Saya duit ada banyak Ustaz, nanti saya mati anak saya buat wakaf lah untuk saya. Dia doa orang anak dia wakaf lah, wakaf tak tahu buat. Beli rumah, beli kereta tak wakaf lah. Kadang orang fikir macam tu. Kita ni tuan badan ni. Kan? Lepas tu saya dengar tadi berita tu, ya Allah Akbar. Pengurusan jenazah ada elemen rasuah ni, apa cerita ni tuan-tuan? Tuan-tuan tak takut lah? Jujur tak takut. Saya takut kan. Saya cakap tuan-tuan. Kalau dalam lapangan agama, saya boleh kata lapangan agama lah. Pengurusan jenazah ni dia bukan engineering ke apa. Lapangan maknanya kerja agama pengurusan jenazah.
Na'udzubillah min zalik. Hak tu je boleh cakap. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya kata tuan-tuan yang terlibat dengan macam-macam, kalau saya tak kata tuan-tuan, tapi nak kata cabaran kita hari ni yang di luar sana, yang macam-macam urus niaga apa semua yang tuan-tuan. Dan akhirnya hamba bila duduk dengan Tuhan, dia akan tahu apa dia buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni tak ada siapa yang tahu, tuan. Sebab itu kehidupan kita ini, hadirin yang dirahmati Allah, kena minta sungguh-sungguh bantuan daripada Allah Taala. Sebab tu hikmah kita yang bermazhab Syafi'i ni, yang Imam Syafi'i suruh kita minta doa kunut pagi-pagi tu, antaranya yang itulah. Bukan saja Allahumma hadina biman hadai wa afina, bukan saja. Ada dia punya nilai. Pimpin hidup kita, beri kesejahteraan, afiat. Tadi wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berkatlah semua yang kau bagi pada kami, tuan-tuan. Berkat ni dia bukan mesti dengan datang masjid saja-saja. Jumaat datang, berkat dah hidup. Belum tentu lagi. Dia memerlukan proses. Orang kita ni, saya selalu, saya tuan-tuan biasa dengar lah, kita Jumaat apa? Saya tak boleh. Trauma. Berapa minit ni? 4 minit. Saya kadang ada tempat dia tak kisah sangat lajak dalam 2-3 minit. Ada tempat belum lagi 2 minit ke belakang. Bukan sini. Dia buat je ni, remind tu saya. Saya tak mau jadi macam tu. Saya remind, saya siap. Baik. Kita ni kalau based on kita orang Islam di Malaysia lah saya sebut. Mungkin di dunia pun begitu, tapi saya cakap culture kita. Kalau ni kan contoh isu apa? Vaksin kan. Dindong ada lemak babi lah. Babi boleh sebut? Khinzir. Ya, babi apa ustaz ni mencarut. La ilaha illallah. Saya sebut khinzir, orang tak pernah faham. Dia nampak Islam je babi tu kan. Ya, sebut babi jelas. Kan? Babi kan. Kan orang kita, dia punya macam duk was-was lah, duk syak macam-macam. Ni, kalau dulu apa isu Cadbury, ingat tak? Hak yang tahun bila tu? Kan? Bagus. Tak apa, itu bagus. Sensitivity. Kita benda-benda syubhah. Baguslah. Tapi kalau orang makan rasuah, dia tak bagi sangat. Betul kan? Tak, itu duit tepi, Ustaz, duit tepi. Commission. Yang itu tak apa. Babi haram, lagi teruk haram jadah. Rasuah sunat muakkad. Boleh tak? Tak, nanti. Kita tak sebut siapa lah, tapi dah tadi saya kata pengurusan jenazah ada. Tak usah ceritalah yang lain-lain ni punya isu kan. Tapi yang tu macam la ilaha illallah. Tuan-tuan, babi yang sehina-hina babi tu, akhirnya Tuhan bagi makan juga. Kalau kita pergi mana-mana, tak ada apa habis dah. Pipi masuk hutan, keluar seekor babi comel, dara pula tu. Kan cute je. Sembelih lah buat babi panggang. Kan? Cukup-cukup makan lah, jangan tuan-tuan habis yang seekor pula. Tapi maknanya akhirnya boleh jugalah. Rasuah ni tak ada, tuan-tuan. Mana nak ada bolehnya? Tak apa, Ustaz. Tuan-tuan, sebab tu saya kata tadi, bila kita minta sungguh-sungguh kat Tuhan, tuan-tuan, lepas tu kita kata, kita jangan rasa kita okey je. Saya, tuan-tuan, rasa tak okey. Maknanya penjagaan kita dalam kehidupan di akhir zaman ni, tuan-tuan, iman yang sangat tipis. Takut. Sebab tu saya kata, senjata yang paling ampuh, tuan-tuan, yang paling ampuh, tak usah kata apa, tuan-tuan, tak ada pilihan. Kita semua mesti kembali memperketat ibadah solat kita. Very serious. Tuan-tuan, saya tutup dengan satu bayangan yang saya rasa tuan-tuan semua boleh terima. Okey, kalau kita pergi haji, apa pengorbanan yang kita buat untuk kita pergi haji? Dia panggil satu, dia panggil apa, Allahumma salli, dia panggil macam satu mujahadah. Kita nak pergi haji, pergi umrah, apa yang kita perlu buat? Kita kena korbankan apa, kan? Duit, betul? Duit kita 5,000, 6,000, mungkin tak tahulah ke depan ni 10,000 dah. Haji mungkin 20,000 dah kan, mahal.
So ada pengorbanan di situ. Daripada 20,000 pergi buat haji, baik tukar sport rim kereta contoh. So kita tinggalkan sport kereta, kita nak pergi haji untuk umrah. Masya-Allah, luar biasa. Okey, puasa, apa pengorbanan dia? Terpaksa berlapar, terpenat, kena panas macam ni bulan Ramadan. Oh, tak tahan kita. Kan? 3 pinggan kita bagi tadi, tu pun pukul 12 tengah hari kerak-kerak dah, lapar. Pengorbanan. Okey, lagi apa? Zakat. Of course korban, bayar, keluarkan duit. Lagi? Apa lagi ibadah? Zakat, puasa, haji, kecuali solat. Sebelum solat apa? Kita 5. Betul, 4 tu je lah. Baik. Okey, solat, apa dia punya pengorbanan? Kalau takat tinggal kerja semayang 5 minit macam tak berasa sangat. Tuan-tuan pergi toilet pada 5 minit. Apa pengorbanan solat? Yang sekejap tu. Sekejap lah. Solat ni habis lama pun dalam 7-8 minit. Jumaat 5 minit lah. Tuan-tuan, solat memerlukan mujahadah apa dia? Penghayatan atau lebih kita faham khusyuk. That's it. Itulah solat. That's why solat sekejap. Sebab susah nak khusyuk ni. Susah tuan-tuan. Susah sangat. Kalau bahasa budak-budak ni susah gila nak solat, nak khusyuk. Solat senang. Saya kata solat senang, ramai ni. Khusyuk belum tentu. Hak ni, hang bercakap ni, paling tak khusyuk barangkali. Tapi apa yang saya boleh sebut yang terakhir adalah bagaimanapun jalannya, kita kena berusaha untuk itu. Kena berusaha tuan. Saya tinggalkan kata kunci ni untuk abang-abang, ayah-ayah yang dimulakan Allah Ta'ala, untuk kita banyak berfikir solat kita benar-benar telah khusyuk ataupun tidak. Saya sebut tadi doa qunut, tu pun saya tak sempat nak habis hurai. Bacaan-bacaan lain, doa iftitah kita, Fatihah of course, bacaan surah, lagi apa lagi? Bacaan surah tak apalah, kita tak faham banyak surah-surah, tapi yang basic-basic, bacaan rukuk, sujud dan seumpamanya, tolong usaha untuk faham dan ikhtiar untuk khusyuk. Insya-Allah tuan-tuan, itulah senjata terampuh yang terpadu untuk kita menempuh ujian di luar sana. Insya-Allah. Bukan saya cakap, ini janji Al-Quran, janji sunnah. So tuan-tuan, insya-Allah saya insya-Allah dalam tahun depan atau sikit masa lagi kita sedang merangka untuk program solat. Saya memang banyak buat program solat, cuma untuk tekad yang baru ini, apa yang kita nampak, kita sangat membimbangi generasi muda, khususnya remaja sekitar umur 14, 15, 16. Tuan-tuan tengok baru ni berita kan, budak remaja perempuan sekitar umur 16. Ingat kes tu sekejap seminit, yang telah terlibat dengan seksual, na'udzubillah. 10 hingga 16 tahun sudah terlibat ni. Statistik. Siapa keluarkan? PDRM keluarkan. So ini sangat menakutkan kita. Apa yang kami rancang, insya-Allah tuan-tuan doakan, kita dah ada buku, siap modul, tinggal kami nak siapkan proposal untuk kita submit ke sekolah dan juga mana-mana institusi. Kita nak gempur solat untuk remaja, insya-Allah. So apa yang saya nak doa daripada tuan-tuan, dan insya-Allah kalau sampai program di surah Al-Quddus ni, tuan-tuan hantarlah anak-anak tuan-tuan, kita nak bantu saja. Kita dah siap dah. Kita punya buku insya-Allah proper daripada wudu sampai habis dengan semua rukun, semua kaedah insya-Allah, dengan rujukan yang very very mu'tabar, yang fundamental. Kita nak persembahkan kepada masyarakat. Orang kata tak ada ni kan, tak ada saluran, kita bantu insya-Allah. Itu saja yang kita cuba buat. Dan sangat-sangat takut dengan cabaran akhir-akhir ini. So mudah-mudahan tuan-tuan doa banyak-banyak agar kami berjaya insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kita kuatkan ketakwaan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.